Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Semoga sihat walafiat dan sentiasa dalam rahmat Allah. Baiklah murid-murid, kita buka kitab Jenayat pelajaran 1 dengan tajuk menceroboh atau dengan bahasa Arabnya asyal. Muka surat 1. Jadi sebelum kita memulakan belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mula-mula kita lihat pengertian penceroboh atau asyal. Asyal dari segi bahasa ialah menceroboh atau mencabul atau melampaui batas. Kalau kita lihat di sini, asal bermakna asyal, iaitu berasal dari perkataan sola. Mencabul boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu mencabul kehormatan seseorang atau menceroboh kawasan rumah atau kawasan tanaman. Itu maksud menceroboh atau mencabul. Dari segi istilah pula, bererti menceroboh bermaksud melakukan pencerobohan atau pencabulan terhadap seseorang sehingga boleh memberikan kesan kepada diri dan kehormatan dan hartanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Yang ini dalil kewajipan menentang pencerobohan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Artinya, oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Baiklah murid-murid, kita lihat jenis-jenis pencerobohan. Jenis-jenis pencerobohan terbahagi kepada 3. Yang pertama, pencerobohan terhadap diri. Maksudnya, melakukan tindakan liar dengan tujuan untuk membunuh atau mencederakan manusia atau binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, pencerobohan terhadap kehormatan. Pencerobohan terhadap kemaluannya atau kehormatan tubuh badannya yang boleh membawa kepada pencabulan kemaluan, iaitu zina. Maka wajib mempertahankan kehormatan diri dan menentangnya. Ini tidak kira sama ada penceroboh itu seorang Muslim atau kafir, kerana tidak ada jalan untuk mengharuskan pencabulan tersebut. Dan jenis yang ketiga, pencerobohan terhadap harta benda. Jika tujuan pencerobohan itu untuk mendapatkan harta benda dan harta benda itu menjadi milik orang yang diceroboh, maka pemiliknya diharuskan untuk menentangnya atau tidak menentangnya. Sekiranya harta yang diceroboh bukan milik orang yang diceroboh sebab ia hanya sebagai pemegang amanah, maka ia wajib menentangnya kerana harta itu diamanahkan kepadanya untuk dijaga dan dilindungi keselamatannya. Kita lihat pula pencerobohan yang wajib ditentang. Yang pertama, pencerobohan itu dilakukan oleh orang kafir kerana menjaga kesucian agama.
Yang kedua, pencerobohan itu dilakukan oleh binatang. Binatang contoh macam gajah, kan, datang ke rumah, kawasan kebun, merosakkan harta benda. Yang ketiga, penceroboh mahu mencederakan anggota badan kerana mempertahankan diri. Dan yang keempat, sasaran penceroboh adalah keluarga, anak-anaknya, rakyatnya atau bangsanya kerana tindak balas ke atas penceroboh itu bagi menjamin keselamatan jiwa orang lain. Penceroboh yang harus ditentang ialah orang Islam yang menceroboh orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mencederakan atau membunuh. Kelonggaran hukum ini iaitu sekadar harus ditentang, bukan menunjukkan Islam bertolak ansur dengan perbuatan pencerobohan, tetapi ianya sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan darah orang yang seagama, terutamanya darah pihak penceroboh. Baiklah, seterusnya kita lihat cara menghadapi pencerobohan. Yang pertama, sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang tidak perlu dilindungi darahnya, iaitu orang kafir, maka pihak yang kena ceroboh boleh terus membunuhnya. Ia tidak perlu diberi peringatan atau memulakan tindakan menentang, mulai daripada yang ringan kepada yang berat. Yang kedua, sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang perlu dilindungi darahnya, iaitu orang Muslim, orang yang dicerobohi perlu memberi nasihat kepada penceroboh. Tetapi jika penceroboh tidak mahu mendengar nasihat, maka pihak yang dicerobohi harus membunuhnya. Pihak yang dicerobohi tidak akan dikenakan qisas, iaitu balas bunuh, ataupun diat, iaitu denda. Dan yang ketiga, tindakan berperingkat perlu diambil. Yang pertama, haram dipukul sekiranya penceroboh mendengar kata-kata dan rayuan. Yang kedua, haram dipukul dengan cemati sekiranya dapat diatasi dengan pukul tangan. Yang ketiga, haram dipukul dengan tongkat sekiranya dapat diatasi dengan pukulan cemati. Yang keempat, haram dibunuh sekiranya dapat diatasi dengan mencederakan atau potong anggota. Sekiranya tindakan berperingkat tidak berkesan, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Pelakunya tidak dikenakan qisas dan tidak juga dikenakan diat. Sekiranya tindakan secara berperingkat boleh dilakukan, tetapi orang yang diceroboh membunuhnya, maka wajib dikenakan qisas. Kerana ketika itu dia melakukan satu tindakan yang melampau dan perlu bertanggungjawab atas perbuatannya. Seterusnya kita lihat kesan buruk pencerobohan. Terdapat kesan buruk daripada pencerobohan yang melibatkan beberapa perkara. Antaranya, yang pertama, harta yang dimiliki tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak dihormati. Yang ketiga, disisih oleh masyarakat. Yang keempat, malas untuk bekerja. Yang kelima, hilang rasa kepercayaan dalam masyarakat. Yang keenam, ekonomi negara menjadi lemah. Yang ketujuh, pelabur asing kurang berminat untuk melabur. Dan yang ke-8, kekayaan negara dikuasai oleh golongan tertentu. Dan akhir sekali kita lihat hikmah
meninggalkan asosial. Yang pertama, terpelihara daripada tindakan liar. Sama ada dengan tujuan membunuh atau mencederakan. Yang kedua, maruah diri terjaga dan terbela daripada pemerkosaan, rogol dan sebarang perlakuan sumbang yang lain. Yang ketiga, nasab keturunan terjaga dan terpelihara. Yang keempat, hak-hak berkaitan pemilikan harta dapat dijaga. Yang kelima, mengelakkan permusuhan dan persengketaan sesama manusia. Dan yang keenam, hidup dalam aman dan tenteram tanpa bimbang akan sebarang pencerobohan. Alhamdulillah, kita telah selesai pelajaran yang pertama dengan tajuk asosial, iaitu menceroboh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.